Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awal ini bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Menteri Ekonomi memberi kenyataan pada pagi tadi berkaitan dengan kuasa yang ada pada para pengguna atau rakyat sekalian untuk menggunakan kuasa mereka sebagai pengguna yang berhemah dan menentukan kuasa pasaran bagi menurunkan harga makanan dan juga minuman yang dijual sama ada di kedai makan ataupun di restoran, kerana inflasi makanan masih tinggi ditunjukkan pada indeks harga pengguna yang terkini yang terus dikenakan oleh para peniaga makanan terutamanya di restoran dan juga hotel. Walaupun beliau mengatakan sumber ataupun kos bahan mentah makanan di pasaran telah menunjukkan tren penurunan dan semakin stabil, tetapi banyak perkara masih dalam pemerhatian dan juga tindakan lanjut oleh pihak kerajaan dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian dan juga Sekuriti Makanan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup, dan kementerian yang berkenaan sedang meneliti langkah-langkah seterusnya untuk memastikan kos sara hidup dapat dikurangkan dan terus distabilkan untuk memastikan rakyat mendapat kehidupan yang lebih selesa. Jadi itu yang terkini. Walaupun indeks inflasi menunjukkan tren penurunan beberapa persen ataupun begitu juga dengan kadar OPR yang ditentukan oleh pihak Bank Negara dikekalkan pada awal bulan ini. Jadi untuk melihat perkara ini, saya akan mendapatkan pandangan pakar ekonomi iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid yang tidak asing lagi bersama kami di Astro Awal ini. Mungkin Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Ya, dengan kenyataan pihak Kementerian Ekonomi mengeluarkan indeks harga pengguna yang terkini yang masih menunjukkan harga berkaitan makanan yang dimasak dan juga harga makanan yang apabila rakyat makan di luar masih tinggi. Begitu juga berkaitan dengan inflasi menunjukkan penurunan, tetapi indeks inflasi makanan masih keadaan yang tidak memberangsangkan untuk penurunannya. Jadi apa reaksi Prof dengan beberapa cadangan yang dikemukakan oleh Menteri Ekonomi itu sendiri, iaitu pengguna wajar menggunakan hak mereka mendapatkan barangan keperluan makanan yang lebih berpatutan. Begitu juga apabila mereka makan di luar. Dalam masa yang sama, beliau juga menggesa pihak peniaga dan juga pengusaha misalnya dapat menstabilkan sedikit harga apabila trend bahan mentah menunjukkan penurunan. Tetapi apabila Esrawani turun ke lapangan, kebanyakan para peniaga tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Mereka merasakan mereka tidak banyak untung sebenarnya kerana kos-kos input untuk membuat makanan dan juga menjual makanan masih tinggi, termasuk kos pekerja, kos minyak masak, kos bahan-bahan mentah yang lain dan sebagainya. Apa reaksi segera Prof tentang hal itu? Baik, terima kasih Nazri. Bagi saya fikir keadaan yang seperti digambarkan tadi itu adalah satu fenomena yang telah kita jangkakan akan berlaku, terutamanya selepas kita mengalami keadaan keadaan harga umum yang stabil waktu ketika kita dalam keadaan COVID dahulu, iaitu kadar inflasi sangat rendah. Dan bermakna satu ketika nanti kita akan menghadapi inflasi yang tinggi dan ini yang kita hadapi sekarang. Ya. Soal rayuan tadi oleh menteri yang berkenaan, saya fikir itu pun adalah satu perkara yang sangat biasa sebabnya dalam sesuatu dasar yang dilaksanakan, apa yang menteri ataupun kerajaan boleh buat ialah kerajaan meminta supaya orang ramai membantu kerajaan atau membantu orang ramai membantu dirinya sendiri dalam dalam hal ini dalam menstabilkan harga. Tetapi
at the end of the day, kuasa pasaran yang menentukannya. Jadi, walaupun rayuan dibuat supaya, pengguna, menggunakan kuasanya, untuk memberikan tekanan supaya, harga terutama harga di, kedai makan dan restoran, dapat dikurangkan. Tetapi, maklum balas yang diberikan oleh peniaga itu sendiri, menunjukkan bahawa, mereka tidak mendapat keuntungan yang, sewajarnya untuk mereka meneruskan, perniagaan itu. Jadi bermaknanya, market signal, rayuan boleh dilakukan tetapi at the end of the day market signal yang akan menentukan sama ada, apa ni, peniaga tadi, boleh berbuat demikian ke tidak. Kerana, at the end of the day saya katakan tadi, pengguna atau maaf, peniaga mestilah, memperolehi sesuatu tahap keuntungan yang biasa ataupun normal profit. Kalau dia tidak dapat normal profit, maka, dia akan, tidak mahu lagi menceburkan diri di dalam perniagaan seperti itu. Jadi saya fikir rayuan seperti itu rayuan yang, biasa saja saya fikir. Dan kemudian ni kalau kita lihat tentang harga juga, memang ada bezanya antara harga bahan dengan harga makanan yang telah siap. Betul. Ya, jadi harga bahan, telah dikurangkan, melalui kawalan harga, dan juga langkah-langkah, sampingan yang lain. Tetapi seperti saya katakan tadi, dalam pembuatan, ini mungkin saya pun kurang arif dalam bidang ini ya, Nazri. Ya. Dalam perniagaan seperti ini, bahan satu perkara, mungkin bahannya kalau nak menyediakan makanan mungkin agaknya minyak, beras, bahan-bahan lain, ikan ke ataupun sayur-sayuran dan sebagainya. Tetapi, bahan-bahan yang lain yang bukan saya nyatakan tadi, seperti rental, seperti, pengangkutan, Ya. seperti, harga upah, dan, sebagainya, harga bahan api dan sebagainya kan. Yang saya difahamkan memang harga bahan api pun memang terus dikawal, iaitu dengan LPG tidak berubah dan juga harga, bahan api mungkin kita katakan sebagai harga yang mempengaruhi pengangkutan, iaitu RON, 95 tidak berubah. Namun, kita dapati bahawa, harga-harga lain berubah. Yang ini ditunjukkan dengan, keadaan inflasi yang walaupun turun sedikit, saya difahamkan baru-baru ini yang terbaru sekali ialah 3.8%, harga indeks harga pengguna ini. Dan ini menyebabkan harga bagi bahan yang disebutkan tadi dan juga harga, makanan siap yang dihidangkan di kedai makan dan restoran dan hotel, berbeza, iaitu harga yang, makanan siap tu adalah lebih tinggi, inflasinya lebih tinggi lagi. Jadi mungkin agaknya itu dia merayu supaya, boikot atau jangan makan di luar, masak sendiri, begitulah agaknya. Ya, dari aspek makroekonomi lagi, apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan selain daripada memberi lebih banyak membelanjakan subsidi untuk menstabilkan ataupun menyediakan bekalan bahan-bahan asas makanan seperti ayam, telur, minyak masak, tepung, gula dan sebagainya. Begitu juga subsidi kepada elektrik, kepada RON 95, kepada gas masak dan sebagainya. Kerajaan berbelanja berbilion ringgit termasuk dalam pentadbiran terkini kerajaan perpaduan ini. Jadi apa lagi yang instrumen yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan keadaan pasaran menyebelahi sedikit kepada pengguna walaupun kita tidak dapat keadaan semasa seperti sebelum era ataupun sebelum melandanya COVID-19, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh ke arah itu pada pandangan Prof. Ini saya rasa, sebenarnya apa yang kita cuba lakukan ini ialah kita,
apa saya nak katakan, kita mencampuri urusan pasaran, Hmm, tetapi sebenarnya pada prinsipnya kita tidaklah uh, digalakkan untuk mencampuri urusan pasaran tentang kuasa-kuasa pasaran tadi. Jadi kalau katakan harga dia sudah tinggi demikian di Malaysia ini, saya rasa selain daripada apa yang dikatakan oleh Nazri tadi, iaitu harga kawalan telah dibuat, subsidi telah diberikan. betul. Dan termasuk sekali subsidi yang saya maksudkan sini ialah subsidi bantuan keuangan secara langsung, bantuan-bantuan kerajaan secara langsung untuk meningkatkan kuasa beli, meningkatkan pendapatan mereka. Jadi saya fikir kalau setelah itu dilakukan, kerajaan tidak boleh, kerajaan tidak mempunyai banyak pilihan lain lagi. Cuma satu sahaja yang saya katakan tadi ialah kerajaan mesti meningkatkan pendapatan isi rumah, kuasa beli. Kuasa beli sini ada dua perkara yang terlibat, iaitu kuasa beli yang disebabkan oleh harga, dan harga nak distabilkan. Jadi kerajaan telah lakukan, iaitu kerajaan dengan menggunakan harga kawalan dan juga memastikan bahawa tidak ada aktiviti-aktiviti anti pencatutan, dan monopoli dan sebagainya begitu. Jadi dengan bila perkara demikian dibuat, maka satu-satunya cara untuk mengatasi masalah keupayaan pengguna untuk mampu berbelanja ialah melalui peningkatan di dalam pendapatan isi rumah. Sebenarnya saya fikir perkara ini bukan berlaku di Malaysia saja. Kalau berlaku di Malaysia agak Pelik. Ya. bukan agak pelik lah. Tetapi ini berlaku di luar negara juga sekalipun, di mana-mana pun. Jadi bermakna inflasi ini seperti kita banyak sebut tadi adalah inflasi yang bercirikan global. Dan maka dia apa yang berlaku di Malaysia ini ialah disebabkan oleh inflasi, pengaruh daripada inflasi import tadi juga masuk kepada kita. Jadi apabila kita membincangkan tentang pasaran tadi, yang kita maksudkan bukan sahaja pasaran dalam negeri, tetapi juga pasaran pengaruh luar negara juga masuk sini. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kalau kita nak cuba kawal harga, apa yang termampu kerajaan buat, kawal harga di dalam negeri. Tetapi di luar negara, kerajaan tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu kalau di luar macam di Singapura katanya, harga telur lagi baik. Harga ayam lagi baik di sana. Maka pengusaha-pengusaha sini, kalau dia mengeluarkan ayam untuk pasaran Singapura, adalah lebih baik, lebih menguntungkan dia daripada dia terpaksa mengeluarkan telur dan ayam untuk pasaran tempatan yang harganya telah ada mempunyai harga siling, gitu. Jadi dari segi itu bermakna pengaruh luar juga perlu diambil perhatian di sini, dan ini telah pun diterjemahkan dalam bentuk kadar inflasi IHP yang tinggi, iaitu 3.8% yang terkini ini. Dan yang saya katakan tadi disebabkan oleh selain daripada bekalan yang terhad, bekalan yang semakin terhad, kerana pengusaha saya rasa mungkin enggan bekerjasama untuk mengeluarkan kerana keuntungannya tidak begitu baik. Ya. Ya, Prof, adakah dalam masa terdekat ini ada ura-ura Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertanian dan juga Sekuriti Makanan mencadangkan sudah sampai masanya harga shilling ataupun harga lantai bagi barangan kawalan ini dikaji semula segera, kerana ia tidak banyak membantu untuk menstabilkan harga ataupun mengurangkan harga, tetapi pihak pengusaha, pihak peniaga, wholesaler, peruncit dan sebagainya, peladang terpaksa memikirkan cara lain
untuk mendapatkan sedikit keuntungan berbanding hanya dengan polisi harga kawalan. Adakah dari sudut ekonomi pasaran, harga kawalan ataupun harga shilling ataupun harga lantai ini sudah sampai masanya difikirkan semula oleh pihak kerajaan, walaupun memang betul kita dapat kawal harga maksima setengah barangan seperti ayam ataupun telur ataupun minyak masak, tetapi keseluruhannya ia akan membunuh industri itu sendiri. Pandangan Prof? Ya, itu seperti saya katakan tadi, harga kawalan ini juga merupakan bentuk subsidi. Dan harga kawalan ini apabila dilaksanakan, seelok-eloknya kerajaan mesti juga mempunyai exit plan, iaitu bila masa nak dilonggarkannya. Sebab saya katakan tadi, pada prinsip asasnya harga kawalan seperti ini memang tidaklah baik. Sebab itu mungkin saya ingin juga menukil satu hadis Rasulullah SAW daripada Abu Daud, yang apabila mereka meminta Rasulullah supaya kawal, Rasulullah pun disuruh kawal harga, tapi dua kali perkara yang sama ditanya, dan Rasulullah enggan mengawalnya, kerana kata Rasulullah, satu hari nanti, di akhirat nanti engkau akan menyalahkan aku. Jadi bermakna inilah yang kita sedang hadapi sekarang ni. Apabila kita lakukan harga kawalan, harga siling seperti ini, kita lakukan harga kawalan kerana untuk membantu pengguna, kerana pengguna yang membuat rayuan tadi. Jadi untuk membantu pengguna, tetapi kesannya ialah kepada pengeluar. Sebab harga ini dia mempunyai, saya selalu sebut, harga ini mempunyai dua wajah. Ya. Harga merupakan hasil ataupun revenue kepada penjual, dan merupakan perbelanjaan kepada pengguna. Jadi kalau kita kawal, katakan kita ambil simple untuk kita mudah faham. Kalau kita kawal harga ikan, yang sukanya ialah pengguna. Betul. Kerana kita membeli ikan dengan harga yang terkawal, harga yang rendah, harga yang mampu kita beli. Tetapi apa pula kesannya kepada nelayan? Kerana pada harga ikan itulah menjadi pendapatan bagi nelayan. Jadi sebab tu apabila kita nak lakukan perkara ini, kita harus lakukannya dengan sangat-sangat terkilan, sangat-sangat berhati-hati. Sebabnya saya katakan tadi, kita tak mungkin akan dapat melakukannya sebagaimana kuasa pasaran dapat lakukannya. Begitu, Nazri. Ya. Jadi makna selain daripada itu, ada juga yang pasaran yang bukan ditentukan oleh demand and supply. Ada yang pasaran yang ditentukan oleh kuasa pasaran yang berlebihan pada tangan-tangan tertentu. Jadi maknanya ini dipanggil sebagai market power. Misalnya katakan harga makan telur lah, katakan. Penawaran telur seluruh Malaysia ini adalah dikuasai oleh segelintir pemain-pemain tertentu. Begitu juga ayam adalah dipengaruhi oleh segelintir pemain-pemain tertentu. Jadi pemain-pemain tertentu ni ataupun pengeluar, peladang-peladang yang besar ini, mereka mempunyai apa yang dipanggil sebagai kuasa pasaran, dan mereka boleh saya katakan istilahnya gini, mereka boleh mengugut pasaran. Maknanya dia kalau katakan harga siling terus-terus dikenakan, keuntungan mereka akan berkurangan, maka mereka enggan untuk meneruskan pengeluarannya. Jadi ataupun sebabnya mereka katakan macam kita katakan dulu, dihalang daripada mengeksport barangan mereka kepada luar negara. Begitu. Ya. Jadi maknanya dia apabila keadaan pasaran yang sangat kita panggil sebagai oligopolistik, yang market powernya pada tangan pemain-pemain tertentu, maka di sinilah kerajaan melalui kementerian-kementerian tertentu boleh mengenakan kuasanya, boleh menggunakan kuasanya untuk regularize pasaran itu, supaya pemain pasaran itu lebih bertimbang rasa lah. Begitu maksudnya. Ya.
Prof, ini bukan semudah ABC juga, tetapi kita tahu juga negara kita ini begitu sensitif dengan kenaikan harga barang, apatah lagi dengan impak ekonomi global selepas COVID-19 dan tahun ini dikatakan akan lebih tidak menyelah lagi ekonomi apabila recession di kebanyakan wilayah dunia termasuk Eropah dan juga Amerika Syarikat. Tetapi dari aspek untuk memastikan kita mendapat harga barangan yang affordable, yang mampu milik, mampu beli, mampu makan dan sebagainya. Ada cara lain interference kerajaan di peringkat upstream misalnya. Kalau pendekatan kerajaan ini nampaknya mereka secara holistik, mereka tidak hanya menumpu kepada KPDN HEP saja. Mereka melihat dari sudut sekuriti makanan, mereka melihat dari sudut apa yang boleh dilakukan oleh Kementerian Ekonomi dari sudut EPU, pelaksanaan dan juga perancangan. Begitu juga dari Kementerian Kewangan mungkin dari sudut cukai dan membawa sistem-sistem automasi dan pelaburan-pelaburan berimpak tinggi dari aspek sekuriti makanan dan sebagainya. Jadi mungkin dari sudut upstream ini boleh dilakukan dalam masa yang sederhana, kan mungkin makan masa sedikit kerana ini pendekatan yang baru. Tetapi ada pandangan Prof yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita menjadi destinasi pelaburan terbaik untuk industri makanan misalnya, pelepasan cukai untuk automasi dan juga mesin-mesin berimpak tinggi untuk digunakan oleh para peladang kita dan sebagainya, Prof? Ya, saya memang sangat-sangat bersetuju apa yang Nazri katakan tadi, iaitu apa yang kita bincangkan tadi ialah merupakan langkah-langkah jangka pendek, Betul. langkah-langkah segera yang kita laksanakan kerana apa ini masalah segera ini, masalah jangka pendek ini adalah masalah yang sangat mendesak. Jadi kerajaan perlu melakukan sesuatu juga. Jadi mungkin saya katakan tadi melalui harga kawalan, melalui rayuan itu semua dah okeylah tu. Tetapi di dalam jangka panjang, ini jangka panjang ataupun jangka sederhananya, maka apa yang perlu kita lakukan dalam aspek apa ni yang kita bincangkan sekarang ini, aspek makanan, iaitu dia termasuk di dalam perkara yang kita selalu sebut sebagai security makanan. Iaitu apa yang dilakukan ialah tambah bekalan. Jadi nak menambah bekalan ini, apa ni kerajaan apa yang seperti apa yang apa ni Nazri katakan tadi, iaitu kita memberikan galakan-galakan tertentu untuk pengeluaran, pentingnya pengeluaran menjadi lebih cekap. Kalau tidak, kita terpaksa juga mensubsidi pengeluaran. Itu pun tidak baik. Jadi Betul. kita menjadikan apa ni teknik pengeluaran yang lebih cekap, dan ini satu-satunya jalan untuk teknik pengeluaran yang lebih cekap ialah melalui perubahan teknologi. Kita lihat sendiri bagaimana negara-negara yang apa ni mengatasi atau mengatasi masalah security makanan. Di padang pasir mereka boleh menanam pokok-pokok dan mengeluarkan hasilnya. Apa ni di negara-negara yang apa ni sistem salirannya tidak begitu baik seperti di Holland. Di Holland mereka dapat mengeluarkan mereka mengadakan pelaburan yang amat besar, dan ini kita pun tahu mengambil masa yang banyak lama. Kita tahu bahawa apa ini water level di sana adalah lebih rendah lagi daripada water level di laut sana, tetapi mereka dapat menjadikan negara itu adalah negara yang sangat produktif hingga dapat mengekspor. Saya difahamkan Saudi pun sudah mula mengekspor makanan. Sekarang ni kita adalah pengimport bersih makanan. Mungkin apa yang kita sasarkan di satu hari nanti ialah bukan sahaja kita, of course melalui perubahan, penambahbaikan di dalam pengeluaran, sistem pengeluaran kita melalui technological change, dan kalau ini berlaku, saya tidak menjamin bahawa harga akan turun. Saya tidak akan menjamin harga akan turun. Tetapi tidak jadi masalah kerana waktu ketika itu pengguna akan menikmati pendapatan yang tinggi. Jadi soal sekarang ni, soal harga kita tinggi, saya rasa pun tidak begitu tepat. Kerana kita tengok harga kita ni harga yang rendah di region ini. Cuma kita tak mampu
Ya. Sebab tak mampunya bukan kerana soal harga. Soal tak mampunya ialah disebabkan oleh pendapatan kita. Kita kalau kita lihat ini isu lain lah kan. Kalau kita lihat soal pendapatan isi rumah kita, bukan sahaja menjejas B40 tapi dah M40. Orang katakan sekarang ni sepatutnya kita menyebut tentang M60 atau M70 agaknya begitu. Jadi bermakna sampai begitu sekali, maknanya 70% daripada isi rumah kita sangat fragile, sangat rapuh begitu. Okey, menarik. Prof, mungkin kita akan sambung lagi perbincangan ini. Mungkin ada cadangan-cadangan dan juga input-input yang lain yang boleh kita bincangkan lagi. Semoga pemegang taruh yang mendengar perbincangan kita malam ini mendapat input yang baik dan boleh dibincangkan untuk membuat polisi-polisi yang lebih baik selepas ini, kerana isu ini isu yang begitu kompleks dan ada langkah-langkah jangka masa sederhana, jangka masa panjang dan yang jangka masa segera yang boleh dilaksanakan, tetapi kita tidak boleh selesa kerana situasi ini akan berpanjangan dan bukan hanya Malaysia saja menerima impaknya, tetapi apa yang katakan Prof tadi, bagaimana kuasa membeli itu perlu ditingkatkan dari sudut pendapatan isi rumah, kos upah dan sebagainya. Kerana itu yang lebih penting berbanding hanya kita memikirkan subsidi dan juga campur tangan kerajaan dalam pasaran. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi kita untuk agenda awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.